Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi. وأصلح شؤون الأمة وفرج عنا الهموم والغموم يا حي يا قيوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita sama-sama kita berada di dalam waktu yang diperintahkan oleh Allah melakukan ibadat. Antaranya ialah mengadakan majlis ilmu. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan. Segala puja dan puji bagi Allah Ta'ala yang telah menunjukkan jalan kepada hamba-Nya, sehingga hamba-Nya berzikir mengingati Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah menunjukkan jalan kepada hamba-hamba-Nya yang bersungguh-sungguh, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh menjalani perjalanan kepada Allah Ta'ala, nescaya Allah akan menunjukkan jalannya. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan kita, dalam melakukan amal ibadah kepada Allah, kita diperintahkan melakukan amal ibadah kepada Allah dalam keadaan mengingati Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya apabila kita mengingati Allah Ta'ala, Allah akan mengingati kita. Dan apabila sahaja kita ini melakukan amal-amal ibadat, bermakna kita telah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara yang kita akan bahaskan pada malam ini ialah mengenai wirid dan juga warid yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wirid juga dikenali dengan ratib. Ada mengatakan wirid lepas sembahyang ataupun dok baca ratib. Ratib dan wirid itu lebih kurang saja, tapi yang maknanya ialah bentuk ibadat. Bentuk ibadat sama ada ibadat itu yang wajib, ibadat ataupun ibadat yang sunat, tetapi ia dilakukan secara berterusan. Maka dikatakan amalan itu menjadi wirid ataupun ratib pada seseorang. Dan apabila seseorang itu mengamalkan wirid secara berterusan, maka akan mendapat kesannya. Maka kesan daripada wirid itu dipanggil warid. Kesan daripada wirid itu dipanggil warid. Di antara kesan antara warid tadi, kesan kita berwirid itu datangnya warid. Antara contoh warid itu ialah seperti yang pertama, Allah Ta'ala bagi ketenangan dalam hati. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Maka ketahuilah kamu berzikir ini menenangkan hati. Jadi antara waridnya, kesan daripada zikir, antaranya ialah berupa ketenangan. Dan yang kedua, antaranya Allah mencampakkan cahaya di dalam hati. Dia panggil cahaya ilahiyah. Cahaya dalam hati. Maka menyebabkan hati bercahaya, sehingga dapat membezakan dengan mudah saja yang mana satu yang hak, yang mana satu yang batil. Dan dapat keyakinan, antaranya mendapat keyakinan yang kuat kepada Allah Ta'ala, sehingga mudah baginya nak meninggalkan maksiat dan bersemangat untuk melakukan amal ibadat kerana yakin kepada Allah. Dan di antara kesan daripada wirid itu, maknanya Allah Ta'ala jadi memberi dia halawatul iman, rasa kemanisan iman. Halawatul ibadah, rasa kemanisan ibadah kepada Allah. Ini juga kesan daripada seseorang tadi mengamalkan wirid dalam kehidupan seharian. Dan di antaranya lagi, Allah memberi dia taufik, pertolongan. Rasa mudah saja untuk melakukan amal. Dan Allah memberi petunjuk kepadanya, hidayat Allah Ta'ala, sehingga dapat dia ini melalui jalan
berjalan untuk kepada Allah Ta'ala itu dengan mudah. Dan itu antaranya kesan daripada seseorang tadi mengamalkan wirid. Jadi kepada para jemaah sekalian, sebenarnya kita sudah ada wirid. Contohnya dipanggil wirid lepas sembahyang. Jadi sesiapa yang mendengar kuliah pada malam ini, jangan tinggalkan wirid selepas sembahyang. Walaupun wirid itu hanya sekadar istighfar beberapa kali, hanya membaca Allahumma antas salam yang ringkas dan membaca ayat kursi, tetapi jangan meninggalkan wirid sehingga kan seseorang tadi sudah menjadi kebiasaan dan sehingga mendatangkan kesan apabila seorang itu mengamalkan wirid dalam kehidupan dia. Dan kita mohon kepada Allah, Allahumma zuqna husnal adab ma'aka fi jami'il ahwal. Ini doa maknanya, ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami baik adab bersamamu, ya Allah, dalam setiap keadaan. Dan insya-Allah pada malam ini kita sampai pada muka surat 71. 71 baris yang ketiga daripada bawah kitab Hikam. Kumpulan manis. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, la yastahkiranna al-wirdu. Yang ditulis ini warid tapi kena baki sikit. Al-wirdu illa jahulun bil waridu yujadu fid daril akhirah. Wal wirdu, bukan waridu tu, tolong baki siapa yang ada kitab. Wal waridu yantawi bintiwai hazihi dar. Maka maksudnya tiada jua yang hinakan akan wirid. Maksud hina ni memperlekehkan. Maksud hina ni iaitu memperlekehkan. Siapa yang memperlekehkan ataupun memandang rendah kepada wirid tadi, tiadalah orang yang memandang rendah kepada wirid tadi kecuali adalah orang-orang yang jahil. Orang yang jahil. Maksud yang jahil itu jahil pada diri dia. Jahil pada diri dia, jahil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang memperlekehkan ataupun orang yang tidak mengambil berat mengenai zikir ini, ataupun wirid, ataupun ratib, dia adalah orang yang jahil. Jahil pada hak dirinya dan jahil pada hak Tuhannya. Kerana apa dikatakan seorang itu dikira orang yang jahil? Kerana faedah wirid itu diperolehi dia di dalam negeri akhirat. Apabila dia ini berzikir, berwirid, maka dia akan dapat manfaat. Tapi manfaatnya bukan di atas muka dunia. Kalaulah manfaat itu di atas muka dunia, maka sudah ramailah orang akan berzikir. Tetapi oleh kerana kita ini diperintahkan beramal ibadat, dan wirid itu bila kita amalkan, dia akan dapat selepas daripada kita mati dekat negeri akhirat. Maka dikatakan bahawa wirid itu ia dapat faedah wirid itu diperolehi ia dalam negeri akhirat. Sekira-kira wirid maka bahagian hamba wirid sekira-kira mengikut wirid seorang tadi. Kalau seorang tadi banyak berwirid kepada Allah Ta'ala semasa hidup di atas muka dunia, maka banyaklah yang dia dapat dekat negeri akhirat. Bahagian-bahagian orang yang wirid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wirid ini kita lakukan, kita amalkan dia itu di atas muka dunia. Atas muka dunia kita amalkan wirid. Dan apabila sahaja kita amalkan wirid tadi, maka dekat negeri akhirat tadi, maka akan dapatlah bahagian dia. Sekira-kira wirid bagi bahagian hamba itu tiada putus tinggal huruf sim, tiada putus. Tiada putus ia, tiada putus. Maknanya
bahagian wirid tadi akan diberi oleh Allah Ta'ala mengikut apa yang dia lakukan. Dan Allah Ta'ala tidak akan maknanya mensia-siakan orang yang berwirid tadi. Dan warid itu tergulung ia dengan sebab tergulungnya negeri dunia ini kerana putus wirid dengan sebab putus dunia. Kerana akhirat itu tiada amal di dalamnya. Maka putuslah sawabnya pahalanya dengan sekira-kira putusnya dunia ini. Maka bila saja orang itu berwirid, bila seorang itu berwirid, contoh kita beri contoh wirid lepas sembahyang. Bila wirid lepas sembahyang, dia berwirid, dia akan dapat bahagian dekat negeri akhirat mengikut wirid yang dia amalkan. Semakin banyak dia berwirid, semakin banyaklah bahagian dia dekat negeri akhirat. Kemudian, apabila dia berwirid tadi, wirid itu akan putus. Bila wirid itu akan putus dengan sebab putusnya dunia, dengan sebab dia tinggalkan dunia. Sampai masa dia mati, maka tak bolehlah dia berwirid. Namun, amalan wirid yang dia amal tadi dekat negeri akhirat tidak putus. Kalau banyaklah dia dapat dia wirid, maka dekat negeri akhirat banyaklah bahagian dia dapat. Dan hendaklah seorang itu beramal di atas muka dunia kerana apabila saja dia ini meninggalkan dunia, maka sudah tidak ada lagi amal. Dan dekat negeri akhirat bukan tempat yang amal. Tempat beramal bukan negeri akhirat. Kata Sayyidina Ali, al-yawm amalum bila hisab, ghadan hisabum bila amal. Hari ini kita beramal. Kita beramal tidak lagi dikira. Tetapi besok dikira tidak lagi ada amal. Tidak lagi ada amal. Jadi dikatakan bahawa beramallah, berwiridlah kamu semasa kamu hidup di atas muka dunia. Maka matan ini memberitahu yang pertama, jangan kamu memandang rendah kepada zikir. Jangan kamu menghina zikir, memandang rendah pada zikir. Kerana orang yang memandang rendah kepada zikir adalah orang yang jahil pada dirinya dan jahil dia pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama, jangan pandang rendah. Maksud jangan pandang rendah ni, jangan kita ini mengambil amalan wirid ni adalah amalan yang tak penting. Yang paling penting semayang saja, lepas semayang tinggal wirid. Yang paling penting buat ibadat tu. Maka berzikir-berzikir ni tidak ada. Kita merasakan tidak ada kepentingan berzikir. Ini adalah sifat orang yang jahil pada dirinya dan jahil pada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, matan ini memberitahu bahawa apabila kamu berwirid, kamu akan dapat warid. Antara warid ini, kamu akan dapat bahagian daripada kamu wirid tadi. Maka bahagian atas muka dunia sudah kita bagi tahu tadi. Kesan daripada warid tadi. Apa dia? Yakni dapat ketenangan hati, dapat kemanisan ibadah, dapat keyakinan yang kuat, dapat petunjuk Allah. Itu kesan atas muka dunia warid. Dan apabila dia beramal saja, maka dia akan dapat bahagian dekat negeri akhirat. Dia mendapat bahagian dekat negeri akhirat mengikut wirid yang diamalkan di atas muka dunia. Bila dia beramal atas muka dunia, contohnya lepas subuh dia berzikir, lepas zuhur dia berzikir. Setiap waktu dia berzikir. Setiap waktu dia berzikir. Maka setiap waktu dia berzikir itu, maka akan ada bahagian dia dekat negeri akhirat. Semakin banyak dia berzikir, semakin banyak bahagian dia dekat negeri akhirat. Dan dikatakan bahawa bila dia beramal berzikir, maka amal zikir itu tidak putus-putus pahala diberi oleh Allah Ta'ala. Selagi mana dia ini beramal. Kemudian, bila sahaja terputus wiridnya itu,
maka terputuslah amal dia tadi. Amal dia tadi. Dengan sebab itu kata ulama, semasa kamu hidup di atas muka dunia ini, amalkan zikir. Amalkan zikir kepada Allah Ta'ala. Kerana nanti satu ketika nanti, tidak ada lagi amalan. Kerana sesungguhnya, amal itu hanya di atas muka dunia sahaja. Dekat akhirat, bukan lagi tempat beramal. Maka para jamaah sekalian, jangan kita memandang rendah pada zikir, bahkan amalkan zikir. Jangan dalam kehidupan kita tidak ada amal zikir. Adakan amal zikir sama ada lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar dan seumpamanya. Dan Ustaz ada bagi kepada para jamaah dan ada yang kita sudah postkan kepada mereka yang ada amal zikir. Waktu pagi lah tu zuhur baca apa, subuh baca Widul Latif, zuhur baca Hizib Nas dan seumpamanya. Jadikan amalan-amalan. Apabila amalan itu berterusan menjadi amalan rutin kita, maka itu dipanggil wirid. Kalau tak jadi amalan rutin, hari ni baca, lepas tu tak baca-baca, rajin lama-lama baca, itu tidak dijadikan wirid namanya. Baik, kita tengok. Wa aula ma ya'tani bihi ma la yakhluqu wujuduhu. Dan yang terlebih utama, yang disungguh-sungguh dikhendaki akan dia itu yang tiada berganti wujudnya. Yang lebih utama kamu kena bersungguh-sungguh yang tidak boleh diganti. Dengan wujudnya tadi. Dengan arti kata apabila sampai masa dia nanti kamu sudah tidak boleh berzikir. Tak boleh nak ganti dah dengan zikir. Bila dekat negeri akhirat. Semasa kamu duduk atas muka dunia inilah nak berzikir. Maknanya aula ma ya'tani. Kamu kena yang utama kamu bersungguh-sungguh. Maka orang mengatakan bersungguh-sungguh masa kita ini sihat sebelum kita sakit. Ada mengatakan bersungguh-sungguh masa kita muda ini supaya masa panjang kita boleh banyak lagi berzikir sebelum sampai masa tua. Ada yang mengatakan kita bersungguh-sungguhlah zikir semasa kita dalam keadaan lapang nanti sebelum datang waktu sibuk kita. Mengatakan bersungguh-sungguhlah kita masa kita hidup sebelum sampai masa mati. Maka kita bersungguh-sungguh dalam amal zikir. Di antara sifat orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka tidak putus daripada berzikir kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya mereka orang yang menyebut nama Allah, yang berzikir kepada Allah ketika mana berdiri, baring, duduk dan seumpamanya. Dan apabila seorang tadi berzikir, bermakna apa? Bermakna dia diingati oleh Allah. Kerana dia mengingati Allah, bermakna Allah mengingati dia. Fazkuruni askurkum. Kamu ingat aku ingat kamu, kata Allah. Maka amalkan zikir. Apabila zikir itu ditetapkan, kemudian dijalankan secara berterusan. Dalam waktu yang telah ditetapkan. Seperti lepas zuhur dibacanya bacaan ini. Seperti lepas daripada subuh dibacanya ini. Contohnya ditetapkan selepas daripada sembahyang membaca istighfar. Selepas daripada sembahyang membaca ayat kursi sebagai contoh. Selepas daripada sembahyang membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apabila amalan itu dilakukan secara berterusan, maka itu dijadikan wirid ataupun ratib. Apabila dilakukan berterusan. Katanya Imam Abdullah Al-Haddad, kamu tidak akan mencapai kesan dalam zikir. Kamu tidak akan mencapai warid seandainya kamu tidak istiqamah di dalam wirid. Nak wirid istiqamah akan datang warid. Warid ini kesan daripada kita berzikir kepada Allah. Maka ulama mengatakan, apakah yang dikatakan zikir ataupun wirid itu? Apakah yang dikatakan wirid? Apakah yang dikatakan ratib?
maka ulama sufi mengatakan ratib dan wirid itu adalah a'malu salihatu allati tuqarribuhu ilal azizir ghaffar. Wirid itu adalah a'malu salihat, amal-amal yang saleh, allati tuqarribahu ilal azizir ghaffar, yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala yang maha agung lagi maha besar, maha pengampun. Azizir Ghaffar yang maha agung lagi maha pengampun. Maka apa-apa amalan yang saleh yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu dikira amalan wirid kepada Allah dengan syarat amalan itu dilakukan dalam keadaan berterusan. Kemudian wal wirdu huwa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu. Siapa yang ada kitab itu tolong baki ya. Wa anta tatlubuhu, lam tertinggal tu. Wa anta tatlubuhu minhu. Wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Bermula wirid itu iaitu menuntut ia daripadamu. Kerana iaitu hak ubudiyah daripadamu. Wirid itu adalah Allah menuntut kamu, memerintah kamu melakukannya. Maka apakah bacaan Quran yang berterusan dianggap zikir? Contoh lepas sembahyang, lepas subuh, sejadah dan yasin. Lepas tu baca surah Dukhan dan seumpamanya. Mana-mana amalan yang ditetapkan, yang pertama ditetapkan, yang kedua didawamkan, diistiqamahkan, maka itu menjadi wirid. Menjadi wirid ataupun menjadi ratib. Maka jangan salah faham, wirid itu bukan amalan zikir saja. Kalau dia ini berterusan dalam membaca Al-Quran secara tetap, masa dulu Tuan Guru Haji Abdullah, Tuan Guru kita, lepas asar dia akan baca Quran. Setiap hari istiqamah dia baca Quran. Maka membaca Quran itu menjadi wirid bagi dirinya. Itu sebagai contoh. Baiklah, sebagai contoh. Contoh wirid ini. Wirid ini hak kita kepada Allah. Contoh wirid seperti dia menetapkan dalam dirinya nak sembahyang sunat duha. Duha pada waktunya. Lepas daripada subuh nak berzikir sampai pukul 8 nak sembahyang duha contohnya. Ataupun dia menetapkan baca Quran. Lepas subuh baca sikit, lepas zuhur baca sikit, lepas asar baca sikit contohnya. Dalam waktu-waktu yang tertentu. Ataupun dia tetap dah waktu, dia tetap dah mengenai dia nak belajar agama. Pukul 9.30 masuk kuliah duha. Ini pengajian kitab contohnya. Sampai kepada zuhur. Maka dia pun buatlah sembahyang sunat dengan khusyuknya, dengan dengan istiqamahnya. Kemudian dia pun tetap baca Quran setiap hari. Maka apabila dia mengisi masa-masa yang lapang tadi dengan amalan-amalan yang saleh dan berterusan tidak ditinggalkan secara istiqamah, maka itu dipanggil wirid atau ratib. Wirid ataupun ratib. Maka wirid itu bukan duduk kepada menyebut nama Allah, tetapi membaca kalam Allah. Bukan saja membaca, bahkan melakukan ibadat seumpama sembahyang. Itu dipanggil wirid. Ataupun orang yang sentiasa kekalkan Isnin Khamis, itu wirid dalam bab puasa. Begitu. Maka orang ini dikira istiqamah. Seandainya bila dia tinggal, dia qada. Bila dia tinggal, dia qada. Bila dia tinggal, dia qada. Maka dia kira orang yang istiqamah. Istiqamah dalam melakukan amal. Maka wirid ini, itu hak kita kepada Allah. Wirid yang Allah perintah kita lakukan kepadanya. Seperti sembahyang, seperti puasa. Itu maknanya kita buat untuk Allah Ta'ala. Ada pun warid. Warid ini dia kata, iaitu warid itu engkau menuntut ia daripadanya. Warid pula kamu nak minta dengan Allah.
ibadat Allah minta pada kamu. Suruh kerja ibadat. Kita pun buatlah. Untuk Allah Ta'ala. Kemudian warid pula, kita buat, kita nak Allah beri pada kita. Biarlah kita semayang dapat khusyuk contohnya. Biarlah kita semayang dapat tenang hati. Biarlah kita bersembahyang yang dapat rasa manis dalam beribadat. Maknanya apa? Wirid daripada kita, warid daripada Allah. Begitu. Warid itu daripada Allah. Wirid kita yang melakukan ibadat, kita sembahkan kepada Allah. Warid, Allah yang memberi kepada kita. Allah yang memberi kepada kita. Baik. Maka dia kata, yang engkau menuntut ia daripadanya. Daripada Allah. Kerana iaitu bahagian diri kamu. Dan itu bahagian diri kamu. Dan berjauh-jauhnya yang meminta ia daripadamu. Daripada yang wajib haknya. Daripada yang iaitu engkau menuntut daripadanya jauh sekali. Apa makna jauh sekali? Jauhnya beza yang kamu tuntut dengan yang Allah bagi. Mana yang bagus? Kata ulama, yang Allah tuntut itu bagus. Kenapa yang Allah tuntut itu bagus? Yang Allah tuntut itu kita bersembahkan pada Allah. Yang Allah bagi itu bahagian nafsu kita. Yang kita nak. Macam contohlah, kita nak semayang supaya Allah bagi kita syurga. Kita semayang bagi Allah syurga. Dan sedangkan kita semayang ini, kita nak beri pada Allah. Kita nak beri kepada Allah Ta'ala. Maka jauh sama sekali. Maknanya jauh sama sekali yang menuntut dia daripadamu. Yang kamu minta, dia tuntut, Allah Ta'ala tuntut, minta daripada kamu yang daripada yang wajib haknya. Itu wajib yang kamu tunaikan hak Allah Ta'ala. Daripada iaitu yang engkau menuntut daripadanya. Yang kamu minta daripada Allah. Kerana apa? Daripadanya. Daripada gharat. Apa makna gharatmu? Gharat ni ada tujuan kamu. Ada tujuan kamu. Maka dan bahagianmu, kamu ada bahagian. Sebab itu kata ulama. Tengok. Kata Sulaiman Ad-Darani. Apa kata Sulaiman Ad-Darani? Sulaiman Ad-Darani mengatakan bahawa seandainya Allah memberi pilihan kepada aku. Mu nak masuk dalam syurga ke, mu nak semayang 2 rakaat? Mu nak semayang ke, mu nak masuk dalam syurga? Maknanya kata Sulaiman Ad-Darani, seorang ulama sufi, ahli arif billah. Dia mengatakan, kalau Allah Ta'ala beri pilihan sekarang, hai Sulaiman Ad-Darani, sekarang ni aku masuk surgakan kamu, ataupun aku suruh, ataupun sembahyang, mu nak pilih mana? Mu nak sembahyang ke, mu nak syurga? Kata Sulaiman Ad-Darani, aku akan pilih sembahyang. Lalu ditanya, kenapa engkau memilih sembahyang? Adapun sembahyang itu aku buat untuk Allah Ta'ala. Tetapi syurga itu untuk nafsu aku. Untuk keinginan aku. Maka untuk Allah lebih baik daripada untuk aku. Syurga ni aku minta dengan Allah untuk aku. Untuk kenikmatan yang aku akan rasa. Tetapi ibadat ini untuk Allah. Maka bagiku sembahyang 2 rakaat lebih aku suka daripada memasukkan aku di dalam syurga Allah. Ini kata apa? Kata Sulaiman Ad-Darani. Inilah perjalanan orang yang mengenal Allah. Sebab itu, kita ini kena rasa malu. Kita semayang lebih kurang. Dalam hati kita boleh dah masuk syurga. Boleh dah masuk syurga. Mayang kita lebih kurang saja. Sebab itu kata orang-orang sufi, apabila melakukan ibadat, maka aku akan bersungguh-sungguh. Aku akan bersungguh-sungguh. Mengelokkan amal ibadat aku. Kerana sesungguhnya ibadat yang aku lakukan bersungguh-sungguh ini untuk Allah. Aku nak persembahkan untuk Allah Ta'ala. Adapun yang Allah nak beri kepada aku itu, maknanya itu untuk diri aku. Sudah pastilah untuk Allah lebih utama daripada untuk diri aku. Inilah maknanya yang dipahami. Dia kata jauh sama sekali. Mana yang lebih baik? Jadi sekarang ini orang-orang awam dia melakukan amal ibadat. Bila dia melakukan amal ibadat, yang dipikir hak dia je.
Dia fikir hak dia saja. Boleh masuk syurga ke, tak boleh masuk syurga. Amalan ini. Maka dia pun beramal. Kalau berzikir, siapa yang berzikir ni untuk dapat begini, berzikir. Maka dia berzikirlah untuk mendapat istana dalam syurga. Dia pun menghafal Quran untuk mendapat mahkota dalam syurga. Maka yang dipikirnya hak dirinya. Orang-orang sufi yang arif billah, dia tak fikir hak dirinya. Bahkan dia malu untuk memikirkan hak dirinya. Dia akan memikirkan hak Allah. Maka orang awam memikirkan apa yang dia dapat. Orang awam dia memikirkan apa yang dia dapat. Ada kalau aku amal zikir ini, nanti kalau nak wafat, apa yang aku dapat. Kalau aku beramal zikir ni, dalam kubur apa yang aku dapat. Kalau aku amal zikir ini, aku wirid secara berterusan, bila aku bangkit nanti, apa yang aku dapat. Ini orang awam. Orang awam. Kata orang arif billah. Orang arif billah, orang yang macam ini masih jahil lagi dengan Allah. Itulah kita. Mana masih jahil lagi dengan Allah. Dia hanya memikir apa yang dia dapat dirinya. Maka amallah dia. Nanti kalau amal begini dapat ini. Amal begini dapat ini. Apa begini. Orang awam dia memikirkan apa yang dia dapat daripada Allah. Orang arif memikirkan apa yang dipersembahkan oleh Allah. Maka disibuknya apa? Adakah sembahyang aku sudah sempurna? Adakah zikir aku ini menyebabkan sudah benar-benar hidup hatinya kepada Allah? Adakah aku melakukan ini betul-betul membawa keingatan pada Allah? Sudah sempurnakah ibadat aku? Itulah yang dipikirkan oleh orang arif billah. Maka pandangan orang-orang sufi ini, kalaulah memikirkan apa Allah nak beri pada kita, masih lagi jahil. Masih lagi jahil. Katanya, orang-orang yang arif billah, dia hanya memikirkan apa yang Allah, apa yang dia nak beri kepada Allah. Jauh sama sekali, kata pengarang kitab kita. Mana lebih utama, hak kamu nak beri pada Allah ke, mana yang kamu dapat daripada Allah? Jauh sama sekali. Sebenarnya, yang kamu nak beri pada Allah Ta'ala itu lebih utama daripada kamu nak ambil daripada apa yang Allah beri pada kamu. Maka, dikatakan lagi di sini, dan tuntut hak Allah Ta'ala daripada segala hamba-Nya berdiri pada hak ubudiyah. Allah Ta'ala perintah kamu sembahyang, ibadat, itu hak Allah. Mana hak orang, hak hamba kita berubudiyah, melakukan ibadat pada Allah. Dan tuntut hamba daripada hak Allah, kamu minta pada Allah, kamu minta dengan Allah nak begini, itu bahagian dirimu. Dan bahagian diri kamu. Sebab tu kata Sulaiman Darani, Syekh Sulaiman Ad-Darani mengatakan bahawa kalau aku memikirkan tentang syurga, sebenarnya itu aku memikirkan habuan nikmat nafsu aku. Dan maka dengan sebab itulah maknanya, dengan sebab itulah dipikirkan bagaimana dia nak mempersembahkan amal ibadat yang sebaik-baik dengan Allah. Lalu kata ulama, al-a'malu salihatu allati tu'maru biha awqatu wa tunkafu biha jawarihu anil wuku'i minal makruhat. Katanya ulama, ibadat-ibadat yang kamu lakukan itu, a'malu salihat, amal-amal yang salih tadi, allati tu'maru biha awqat, hendaklah dilakukan dengan seluruh waktu. Seluruh waktu. Wa tunkafu biha jawarih, dalam waktu yang sama dapat menjaga seluruh anggota. Dapat menjaga seluruh anggota anil wuku'i fil makruhat, daripada jatuh kepada perkara yang dibenci oleh Allah. Sebab tu orang-orang soleh, dia punya jaga bukan dalam sembahyang. Dalam sembahyang, luar sembahyang jaga. Kerana dia mengetahui bahawa itulah dia yang dia lakukan demi untuk hak ubudiyahnya kepada Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu, mereka orang-orang yang salah itu, mereka melakukan amal ibadat bagi mereka setiap masa. Bagi mereka itu setiap masa. Tu'maru biha awqat. Maknanya dipenuhi dengan masa mereka ubudiyah kepada Allah. Adapun kita kadang-kadang tunggu waktu mayang baru kita rasa ibadat.
Hak Allah kita fikir waktu mayang tu hak Allah. Maka keluar pada semayang kita tak fikir dah hak Allah. Kita fikir hak kita saja. Maka amat jauh sekali kedudukan orang yang dekat dengan Allah. Baik, seterusnya. Ada pembahagian dirimu kerana bahawasanya nafsu itu tiada menuntut melainkan barang yang ada bahagian dalam bahagiannya. Yang kita minta daripada Allah, biar Allah Ta'ala bagi gini, itu bahagian nafsu. Jadi nafsu maknanya lalu kita inginkan sesuatu itu, yang kita tuntut itu, yang kita ingin sangat, itu lebih kepada nafsu kita. Jadi yang utama apa yang kamu nak sembah kepada Allah daripada kamu fikir apa yang Allah nak beri kepada kamu. Bermula wirid itu. Wirid itu sebagai contoh wirid lepas sembahyang. Sebagai contoh wirid lepas sembahyang. Jadi para jemaah jangan tidak ada wirid dalam hidup kita. Maknanya kata Imam Abdul Al-Haddad, maka nalahu wirdun wa huwa kirdun. Apa maknanya? Sesiapa yang tidak ada wirid, maka wirdun wa huwa kirdun, maka ia adalah kera. Bahasa Arab kera ni kirdun. Siapa yang tidak ada wirid itu, maka dia umpama kera. Maknanya apa? Beza dia, orang yang beriman dikira orang itu ada wirid dia dengan Allah. Maka pernah satu ketika salah seorang guru kita dia kata, Ustaz mesti kena ada satu masa khusus dengan Allah. Maka dia bagi contoh. Contohnya Ustaz buat satu waktu sebelum tidur, Ustaz duduk termenung dulu. Sekejap. Walau setengah jam, walau 10 minit, 20 minit untuk kita dengan Allah Ta'ala. Jalan tafakur sebagai contoh. Jangan tidak ada masa kita dengan Allah Ta'ala dalam melakukan amal ibadat. Baik, kita tengok di sini. Bermula wirid itu ibarah daripada barang yang jatuh dengan kasab hamba. Apa makna kasab? Usaha. Maknanya wirid itu adalah satu ibarat. Satu ibarat daripada barang yang jatuh dengan usaha kasab hamba, dengan usaha hamba. Jadi dikatakan bahawa wirid ini adalah usaha seorang hamba daripada ibadah. Usaha nak melakukan ibadat yang zahir atau yang batin. Sama ada yang zahir ataupun yang batin. Apa dia yang zahir? Apa dia yang batin? Yang zahir seperti menetapkan waktu sembahyang sunat, ataupun menetapkan waktu puasa sunat, ataupun menetapkan waktu membaca Al-Quran, ataupun menetapkan zikir-zikir yang tertentu. Zikir-zikir yang tertentu. Dan menetapkan dan beramal secara berterusan. Maka jadilah wirid. Itu wirid secara zahir. Yang bersifat zahir. Adapun wirid yang bersifat batin. Wirid yang bersifat batin itu adalah melakukan amalan tafakur. Melakukan amalan tafakur. Amalan tafakur ialah seseorang itu mengambil masa memikirkan hubungan dia dengan Allah. Hubungan dia dengan Allah. Kita dah bicara tentang tafakur dahulu. Maka di antaranya amalan batin, wirid yang batin seperti bertafakur ataupun mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan tentang dosa, mengingatkan tentang ibadat yang dilalaikan, mengingatkan tentang umur yang dipersia-siakan, mengingatkan tentang kematian, jalan kematian, husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, dan mengingatkan bahawa adakah amal ibadat itu diterima ataupun tidak diterima, dan mengingatkan akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini dipanggil wirid amalan batin. Wirid amalan batin. Dan ini selalu ada bagi orang-orang sufi. Maka itu dipanggil wirid. Maknanya seseorang tadi kena amalkan. Maka ini ada amalan wirid dan juga amalan warid.
Maka wirid ini ada 3 kata ulama. Ada 3 bahagian. Satu dia panggil wirid itu wirdul ibadi wa zuhadi. Wirid seorang hamba dan juga ahli zuhud. Wirid seorang hamba dan juga ahli zuhud. Dan ini adalah orang yang daripada orang yang mujtahidin, orang yang bersungguh-sungguh. Kalau dia bersungguh-sungguh wirid, dia panggil wirid seorang hamba ataupun seorang orang awam lah. Hamba di sini orang awam. Wirid awam. Dan zuhud, orang yang zuhud dengan Allah. Ataupun wirdul zuhad, wirid orang yang zuhud. Nak tulis orang awam yang zuhud. Maknanya. Wirid yang pertama. Dan jalannya dengan dia adalah orang yang bersungguh-sungguh berjalan kepada Allah. Mesti wirid itu dia bersungguh-sungguh beramal secara istiqamah. Ini dipanggil apa? Wirid orang yang seorang hamba yang awam. Hamba awam lagi zuhud. Itu nombor 1. Orang yang mujtahidin, orang yang terdiri daripada orang yang bersungguh-sungguh ini, yakni bersungguh-sungguh menyibukkan waktu. Istighalul awqat ataupun istighraqul awqat. Menenggelamkan waktu tadi bil a'malis salihat. Maka dia sibuk dengan waktu. Dia sibuk dengan waktu. Jadi dia sibuk dengan waktu ni maknanya lepas subuh dia baca apa? Pukul 9 pagi dia nak buat apa? Lepas zuhur dia nak buat apa? Lepas asar dia nak buat apa? Begitu. Jadi kalaulah tanya ustaz, demo boleh tengok buku wirid yang ustaz bagi, siapa yang ada tu, itu amalan-amalan yang kita baca. Amalan-amalan yang kita baca hanya di bulan 10 Zulhijjah. Ini 1 hingga 10 Zulhijjah kita baca la ilaha illallah adada layali wadduhu contohnya. Yang kita tulis dalam Facebook tu. Maka yang pertama orang awam, wirid orang awam. Hamba yang awam itu lagi zuhud adalah orang yang menyibukkan, bersungguh-sungguh dia menghabiskan masa dengan zikir. Habiskan masa. Ini nombor 1. Dia panggil wirid orang awam. Wirid orang awam. Yang kedua, wirid ahli suluk. Orang salik. Wirid ahli suluk. Tadi yang pertama, minal mujtahidin. Terdiri daripada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Ini terdiri daripada orang as-sairin. Orang yang berjalan kepada Allah. Maka, orang yang wirid ahli suluk ni, yang kedua wirid ahli suluk. Dia ini berwirid dengan melalui amalan. Mengeluarkan diri dia daripada kotoran-kotoran, maknanya daripada syawaril. Dia panggil apa ni? Kotoran-kotoran dosa. Keluarkan dia daripada kotoran-kotoran dosa yang menghalang dia beribadat. Seperti apa? Seperti banyak menghabiskan masa dengan taubat. Taubat istighfar. Taubat istighfar. Banyak habis masa dengan taubat. Banyak habis istighfar. Dan menahan anggota daripada buat maksiat. Ini orang yang sudah berjalan kepada Allah. Wirid dia apa? Wirid dia jaga. Tangan dia tak boleh buat maksiat. Lidah dan seumpamanya. Kemudian disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan taubat kepada Allah. Itu wirid orang yang suluk, orang yang berjalan kepada Allah. Yang ketiga wirid orang yang wusul. Dia panggil wirdul ahlil wusul. Wirid orang yang sampai kepada Allah. Ini terdiri daripada orang arifin. Orang yang arif billah, mengenal Allah. Cara dia dengan cara macam mana? Isqatul hawa wa mahabbatil maula. Dengan cara dia menguasai ataupun dia ini berjaya mengalahkan nafsu dia. Berjaya mengalahkan nafsu dan mendatangkan rasa cinta kepada Allah. Wirid ni wirid cinta saja. Wirid ni cinta. Jadi wirid ini setiap masa. Hati cinta kepada Allah Ta'ala, hati sentiasa ingat kepada Allah. Ini wirid orang yang sudah sampai kepada Allah.
Kadang-kadang kita rasa tertanya-tanya juga. Orang-orang alim, ulama-ulama saleh, macam-macam dia tahu ilmu amalan-amalan. Amalan ini, berzikirlah kamu banyak ni, berzikirlah kamu banyak ni. Kita pun tertanya, banyak, dia sempat ke beramal? Dia ajar kita suruh berzikir, dia sempat beramal? Orang yang macam ini, wiridnya datang daripada Allah. Allah yang menunjuk jalan. Allah yang mengatur wirid dia. Ada pun kita, wirid orang awam, kita yang kena atur wirid. Orang yang sudah sampai, Allah atur wirid dia. Allah atur wirid dia sehingga dikatakan orang yang sudah sampai kepada Allah, zikirnya kepada Allah umpama dia bernafas. Kalaulah dia tidak bernafas, maka sesak dada dia. Maka kalau dia tidak berwirid, maka sesaklah nafas dada dia. Gitulah maknanya. Maka orang awam, orang salik, masih lagi duduk dalam wirid yang diatur oleh gurunya. Sampai kepada orang yang wusul, Allah yang mengatur wiridnya. Ini bagi orang-orang yang sudah tenggelam dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Kemudian dikatakan lagi, dan warid itu iaitu yang datang atas batin. Warid itu datang atas batin, batin itu hati. Hamba daripada segala lataif, yakni segala kelembutan Allah. Dan juga datang daripada segala anwar, cahaya-cahaya Allah dalam hati. Maka terbukalah dengan dia dada dia jadi lapang. Jadi lapanglah dada, teranglah dengan dia, sehingga teranglah hati dia. Dan juga sirnya, yakni rahsia Allah Ta'ala. Tidak tersembunyi rahsia Allah Ta'ala terhadapnya, sehingga Allah membuka akan rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini adalah orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Lalu Allah tengok dia istiqamah dalam dia beramal. Lalu Allah memberi dia warid datang daripada Allah Ta'ala. Yang berbentuk hati. Seperti apa? Lataif, kelembutan Allah Ta'ala. Dan juga dari segi anwar, cahaya-cahaya. Sehingga membawa kepada keyakinan dia kepada Allah. Yakin sehingga kukuh tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dibuka lagi lapang dada, tenang setenang-tenangnya. Orang yang beribadat kepada Allah Ta'ala ini, kesan daripada dia beribadat ni rasa tenang. Ulama mengatakan bahawa antaranya Allah Ta'ala bagi ketenangan hati. Antaranya Allah Ta'ala bagi cahaya di dalam hati dia. Sehingga dia nampak yang mana satu yang batil, yang mana satu yang hak. Dan juga sehingga dia merasa kemanisan dalam beribadat. Sehingga dia mendapat petunjuk. Dengan mudah dia melakukan amal ibadat. Dapat taufik dan hidayah. Dan petunjuk Allah. Jadi taufik ini pertolongan Allah. Dalam melakukan ibadat dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Jadi ini di antara warid. Dan warid itu dapat bila? Apabila dia sentiasa berwirid. Kadang-kadang makan masa. Ada orang 10 tahun baru dapat. Ada orang 15 tahun baru dapat rasa kemanisan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka perjalanan dia wirid. Jangan tinggalkan wirid maknanya. Dan wirid itu barang yang daripada hamba bagi hak Allah Ta'ala. Daripada muamalah dan ubudiyah. Itu hak hamba. Yang kita nak sembahkan pada Allah itu wirid amalan kita. Maka inilah kita nak sembah pada Allah. Maka buatlah amalan yang sebaik-baiknya. Sehingga dikatakan bahawa Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini dia sembahyang. Dia sembahyang 200 rakaat sehari. Maka orang pun kata, Imam Abu Hanifah ni sembahyang 400 rakaat sehari. Lalulah Imam Abu Hanifah dapat tahu orang kata begitu. Lalu Imam Abu Hanifah kata, aku ni bukan sembahyang 400 rakaat sehari. Aku sembahyang 200 je. Tapi orang duk kata, duk sangka aku 400 rakaat sehari. Maka Imam Abu Hanifah dengar macam itu. Lalu Imam Abu Hanifah sembahyang 400 rakaat sehari. Dia sembahyang 400 rakaat sehari. Sehari 400 rakaat. Kita 40 rakaat pun dorok. Maknanya. Kemudian
setelah dia buat 400 rakaat, orang pun kata, Imam Abu Hanifah ni semayang 600 rakaat sehari. Dia dengar gitu. Imam Abu Hanifah kata, bila pula aku semayang 600 rakaat? Aku semayang 400 je. Dah orang kata 600. Maka Imam Abu Hanifah pun semayang 600 rakaat. Bila dia semayang 600 rakaat satu hari, dia dengar pula orang kata, Imam Abu Hanifah ni 800 rakaat sehari semayang. Dia pun dengar. Orang kata aku semayang 800 rakaat sehari, maka Imam Abu Hanifah pun semayanglah 800 rakaat sehari. Supaya dia nak orang itu tak termasuk dalam orang yang bercakap tidak benar. Itu Imam Abu Hanifah. Maka dia semayang 800 rakaat sehari. Lepas dia semayang 800 rakaat satu hari, dia dengar pula berita Imam Abu Hanifah ni semayang 1000 rakaat sehari. 1000 rakaat sehari. Lalulah Imam Abu Hanifah sembahyang 1000 rakaat sehari. Dan dikatakan Imam Abu Hanifah sembahyang 1000 rakaat sehari itu sampai ke mati. Sampai kepada mati. Inilah yang maknanya ada pada orang-orang yang soleh dahulu seperti Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Baik, kita tengok. Maka itu hak yang kita sembahkan bagi Allah, dan warid itu barang yang daripada hak Allah Subhanahu wa taala bagi hamba, daripada lutuf, daripada kelembutan Allah, dan karamah daripada kemuliaan Allah. Kata ulama sufi, malulah kamu memikirkan upah sedangkan kerja kamu tidak sempurna. Malulah kamu memikirkan upah. Sebab itu para ulama-ulama soleh, mereka malu memikirkan upah. Kita kerja tak sempurna, fikir upah. Upah itu kita panggil warid. Kerja itu kita panggil wirid. Nak faham. Maka kata ulama sufi, ataupun dipahami daripada kata-kata ulama sufi, malulah kamu nak memikirkan upah sedangkan kerja kamu tidak sempurna. Kita semayang macam mana, tapi duk fikir syurga aku ni tahap mana. Aku ni dah boleh masuk syurga. Sedangkan sembahyang kita banyak sangat lalai kepada Allah Ta'ala. Sebab itu, orang-orang yang soleh, Saidina Osman Ibn Affan, walaupun dijamin syurga, ketika mana lalu di tanah perkuburan, beliau menangis. Beliau menangis. Lalu dikatakan, ya Amirul Mukminin, kenapa menangis? Sedangkan kamu sudah dijamin syurga. Maka marah Sayyidina Osman Ibn Affan. Dia merasakan bahawa dia tidak layak masuk dalam syurga dengan amal ibadatnya. Sedangkan Sayyidina Osman adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Sayyidina Osman Ibn Affan. Maka demikianlah. Maknanya orang-orang awam memikir upah. Orang-orang soleh memikir kerja. Mana yang lebih utama? Memikir kerja lebih utama daripada memikirkan akan upah. Sedangkan upah itu datang daripada Allah yang maha kaya, maknanya. Dan dikatakan wirid itu terlebih hak bagi bersungguh-sungguh bagi hamba. Oleh kerana itu, yang kena bersungguh-sungguh kamu fikir adalah ibadat. Wirid itu yang kena bersungguh-sungguh. Ada pun pemberian itu, warid itu pemberian Allah. Yang lebih bersungguh-sungguh itu adalah amal kamu, wirid kamu. Dan warid itu serah kepada Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa yang terlebih hak yang disungguh-sungguh oleh hamba akan dia, iaitu wirid. Dan dipeliharanya daripada warid. Kalau kamu bersungguh-sungguh wirid, maka Allah Ta'ala akan bagi warid. Warid itu jangan susah. Kerana dua perkara. Pertama, bahawa wirid itu telah tertentu pada dunia. Baik. Kalau kita faham lagi daripada kenyataan ini, bersungguh-sungguhlah kamu mencari istiqamah. Daripada kamu bersungguh-sungguh mencari karamah. Maknanya. Bersungguh-sungguhlah kamu mencari istiqamah
daripada bersungguh-sungguh kamu mencari karamah. Kerana apa? Kerana karamah itu warid yang Allah bagi pada kamu. Istiqamah yang kamu sembah kepada Allah. Ya, jadi kita dah bicara malam semalam. Ada orang yang memikirkan boleh terbang atas udara, boleh berjalan atas air. Kata Abu Yazid, heran apa aku orang terbang atas udara? Aku lebih heran burung lagi. Orang terbang atas udara ni, kejap-kejap dia terbang. Burung terbang sama. Aku tak hebat. Bagi aku, kalau orang terbang atas udara, hebat burung lagi. Orang pun kata orang itu boleh berjalan atas air. Dia kata heran apa berjalan atas air? Aku heran ikan lagi. Ikan jalan bawah air terus. Maknanya. Maka tidak heran. Katanya Abu Yazid Bustami. Maka dalam keadaan ini, kita kena faham. Apa yang kita perlu cari? Bukan istiqamah. Bukan istiqamah. Hebat ni duduk pada, yang kita cari itu bukan karamah. Cari istiqamah. Ada orang dia mahukan kehebatan. Kehebatan. Kalau tengok, ini tuan guru saya ni, dia boleh pergi Mekah sehari. Barulah hebat. Jangan tengok pada itu. Kalau tuan guru itu boleh pergi ke Mekah satu hari, tengok amalnya. Ternyata amalnya memang hebat. Maka lihat pada amalnya itu. Maka kagum pada amal, bukan kagum pada pemberian tadi. Sebab tu katanya dalam kitab Mungkib Minal Dhalal, kalau mu tengok orang boleh terbang atas udara, jalan atas air, jangan kata lagi wali Allah. Dia boleh berlaku lagi jadi wali syaitan. Sehinggalah kamu tengok perjalanannya menepati syariat ataupun tidak. Kalaulah menepati syariat, itu baru wali Allah. Maka kagumlah kamu kepada syariat dia yang dia amalkan. Bukan kagum daripada apa yang Allah berikan kepada dia. Maka demikianlah dikatakan, carilah istiqamah daripada karamah. Dan kita kena bersungguh-sungguh wirid atas muka dunia ni. Kita kena bersungguh-sungguh wirid. Kenapa kita kena bersungguh-sungguh melakukan wirid? Kata ulama dengan sebab dua. Apa dia? Yang pertama, bahawa wirid itu tertentu di negeri dunia saja. Wirid itu atas muka dunia, amal itu hanya di dunia sahaja. Maknanya tiada jatuh ia melainkan dunia, hanya atas dunia saja, maka putus ia dengan sebab putusnya dunia. Mati dia tak adalah amal. Putus dunia tadi, dan fana ia dengan sebab fana dunia. Binasalah dia dengan binasanya dunia tadi. Dengan sebab mati dia tak adalah amal. Ingat, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ahli-ahli syurga minta nak sujud pada Allah. Lalu ahli syurga berkata, ma abadnaka haqqa ibadatika. Ya Allah, izinlah kami nak semayang lagi. Tak boleh semayang, kata Allah. Ini bukan balas, ini bukan negeri amal ibadat. Dah kalau mu tak beri aku semayang, ya Allah, beri aku sujud, tak apa dah. Sujud sekali je, tak apa dah. Allah Ta'ala kata tidak boleh kerana ini bukan tempat amal, ini tempat balasan. Dah kenapa kamu nak beribadat? Dulu kamu tidak beribadat. Lalu mereka mengatakan, ma abadnaka haqqa ibadatika. Ya Allah, kami dulu tidak benar-benar bersungguh beribadat. Dengan kami tidak menyembah engkau dengan sebenar-benar ibadat kepadamu. Dengan sebenar-benar sembah. Bayangkanlah itu ahli syurga. Lalu kata ulama, kamu kena bersungguh-sungguh wirid. Kamu sungguh-sungguh beramal. Kerana apa? Kerana amalan itu atas muka dunia saja. Kaki jangan mati dah, nak selawat tak sempat dah. Nak berzikir tak sempat dah. Maka kerana apa? Yang pertama, kerana amal itu hanya boleh dilakukan di atas muka dunia. Putuslah. Maka sayugialah bagi hamba itu memperbanyakkan daripada segala wirid. Sebelum putus, sebelum dia mati, banyakkan berwirid. Para jemaah lepas subuh kena ada wirid. Lepas zuhur kena ada wirid. Lepas asar pun ada wirid. Sama ada wirid tu wirid Quran. Contohnya, lepas subuh baca Yasin sama. Lepas asar baca surah Waqiah sama. Maknanya, lepas tu malam baca Al-Mulk sama. Contoh saja. Maka maknanya kena ada amalan-amalan dan hendaklah dilakukan tadi dengan bersungguh-sungguh. Lalu dikatakan lagi, sebelum putus dia tadi, maka hendaklah kamu memperbanyakkan wirid sebelum putusnya. Kerana
tiada dibolehi ganti dari barang yang putus daripadanya. Kalau kamu mati, tak boleh lagi buat. Tidak lagi boleh buat untuk beramal. Dan yang kedua, kenapa kena bersungguh-sungguh wirid? Yang kedua, bahawasanya wirid itu hak Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya wirid itu kita nak sembah pada Allah, kita nak beri pada Allah. Jadi kena bersungguh-sungguh, berilah yang terbaik untuk Allah. Begitu. Kerana kita nak beri yang terbaik untuk Allah Ta'ala. Maka atas muka dunia ni lah kita boleh beri untuk Allah Ta'ala. Maka oleh kerana ni hak Allah, kena hak molek. Begitu. Ini hak Allah. Sembahyang ni hak Allah kita nak bagi. Maka kita berilah yang terbaik. Sebab itu kena bersungguh-sungguh. Dalam melakukan wirid kepada Allah Ta'ala. Dengan arti kata dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dan wirid itu bahagianmu daripadamu. Maka dikatakan bahawa maknanya wirid itu bahagian kamu. Itu bahagian kamu atas muka dunia. Atas muka dunia. Dan berdirimu pada segala hakmu atasmu terlebih baik. Yang paling utama kamu tunaikan hak Allah. Itu lebih utama. Dan terlebih patut dengan ubudiyah. Itulah yang sepatut-patut dalam kita berubudiyah kepada Allah. Daripada meminta segala bahagian kamu. Dan berdirimu sertanya. Daripada kamu memikirkan bahagian kamu. Baik kamu memikirkan bahagian kamu beribadah kepada Allah. Daripada duk fikir hasil apa kita dapat. Kita ni kalau dikir-dikir hasil apalah. Maka teringat dulu satu hari. Ustaz hadir dalam kuliah ilmu Tuan Guru Haji Yaakob. Almarhum Tuan Guru Haji Yaakob. Salah seorang guru Ustaz. Tuan Guru Haji Yaakob ni dia seorang tua dah. Umur dia dalam 90. Tapi Masya Allah, beliau ini baca, dia mengajar tafsir. Tafsir Pimpinan Rahman je. Dia baca. Maka kita pun dalam belajar tafsir itu, kalau dia nak hurai, dia kejam mata. Dia pun hurai. Maknanya, walaupun umur 90 kat 100 dah, tak nyanyuk. Banyak ilmu dia. Maka Tuan Guru Haji Yaakob ini, dia satu hari, anak murid dia tanya, Tuan Guru, saya ni duk semayang sama tiap-tiap hari, banyak mana pahala saya dapat? Dia tanya gitu. Dia tanya ke Tuan Guru. Lepas tu, saya buat amal ibadat ni, ada ke tak ada? Tuan Guru tengok, ada ke tak ada saya dapat ni? Kata. Tuan Guru tu kata, manalah aku tahu? Kata. Manalah aku tahu? Itu hak bagi Allah. Asal sibuklah apa tu. Bila kita buat, Allah berilah. Jangan duk sibuk benda tu. Kalau sibuk ni kita kena tanya. Aku ni dah bersungguh-sungguh buat amal ibadat ke? Tak bersungguh-sungguh lagi. Maknanya. Aku ni beribadat ni comel dah ke tak comel? Ni duk tanya pahala Allah. Duk tanya. Dia kata, ada tak saya ni beribadat ada tak pahala ni? Lepas tu dia tanya lagi Tuan Guru. Dia kata, banyak mana pahala saya? Tuan Guru kata, manalah aku tahu. Aku sendiri pun tak tahu. Jadi jangan duk fikir ingat tentang pahala. Waktu hak Allah, Allah Maha Kaya. Allah Ta'ala boleh beri banyak. Masalah duk fikir. Kalau tanya soalan, saya ni macam mana nak ibadat biar comel. Itulah soalannya. Maknanya. Maka katanya hak Allah itu dengan dalam beribadat itulah yang lebih utama kamu fikirkan. Baik. Apabila telah tetap perbezaan wirid atas warid. Mana lebih utama? Wirid lebih utama. Kita fikirkan atas warid tadi. Dengan iktibar hamba itu. Maka adalah yang menghinakan dia itu daripada kesudah-sudahan jahil itu. Atas hamba tadi. Apabila dia tidak memikirkan ataupun memandang rendah kepada wirid. Memandang rendah kepada wirid itu. Maka itulah sejahil-jahil hamba. Maknanya termasuk juga memandang rendah, tak memikirkan bagaimana seeloknya dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu dikatakan bahawa Syekh Abu Talib Makki ada mengatakan dalam ini ada kata. Baik, kita baca dulu. Dikatakan bahawa itulah sejahil-jahil hamba, hendaklah pergi olehmu akan dirimu dengan berbanyak-banyak mengerjakan amal. Sibukkan kamu. Datanglah kepada Allah dengan membawa amal sebanyak-banyaknya.
Dan barang siapa berdiri fana taat dan muamalah dengan syarat adab. Dengan syarat adab, nascaya tiadalah terhijab yang gaib daripadanya. Kalaulah dia ini melaksanakan taat dengan penuh adab kepada Allah Ta'ala, maka tidak terhijab. Dia akan datang kepada Allah Ta'ala dengan pemberian yang sebaik daripada Allah. Tetapi kalau dah dia memikirkan apa yang Allah Ta'ala nak memberi pada dia, maka itu membawa terhijab dia dengan Allah. Maknanya. Dan hanya senya terhijab segala yang gaib itu wujud segala yang aib. Dan bersuci daripada segala yang aib itu dibukakan baginya pintu segala yang aib. Dan jangan engkau jadikan daripada orang yang meminta Allah. Antara yang aib kamu ni, kamu meminta-minta dengan Allah Ta'ala. Kamu memikirkan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu. Sedangkan kamu ini tidak mengelokkan amal kamu kepada Allah. Ini satu aib. Dan inilah yang menyebabkan terhijab kamu dengan Allah. Tentang apa yang Allah tak beri dia, ni perkara aib. Perkara aib. Kamu memikirkan perkara gaib mendatangkan aib. Macam mana maksudnya? Kamu fikir perkara gaib. Perkara gaib mana? Allah ni beri pahala banyak mana aku. Itu perkara gaib. Itulah aib kamu dengan Allah. Dan inilah menyebabkan kamu terhijab dengan Allah. Tetapi kalau kamu memikirkan tentang wirid kamu, tentang amal ibadat, nanti Allah buka perkara gaib tadi kepada kamu. Maka dikatakan bahawa seseorang tadi dalam melakukan perjalanan ibadat kepada Allah Ta'ala, dia kena memahami kedudukan dia. Maka orang itu dikejahil dengan Allah apabila terlalu memikirkan perkara yang gaib bagi hak Allah. Seperti pahala dia banyak mana, dia dapat syurga tinggi mana, dia dapat bidadari ke, dapat istana macam mana. Itu kita serah pada Allah, beramal dengan amal yang soleh. Beramal dengan amal yang soleh. Itulah yang sebaiknya. Maka dikatakan bahawa itu hal segala orang yang jahil, yang tiada faham mereka itu kepada Allah. Dan tiada berhadap mereka itu akan kurniaan daripada Allah. Mereka tidak memahami tentang kurniaan Allah Ta'ala. Kurniaan Allah Ta'ala kita tak fikir dah. Tak ada ragu dah. Allah Ta'ala akan kurniakan. Tetapi kita kena faham apa yang kita perlu lakukan dengan Allah. Dan kata Abu Talib Al-Makki radhiyallahu anhu, bermula menetap segala wirid itu daripada perangai segala orang mukmin. Antara perangai orang mukmin dia tetapkan wirid. Kalau nak tahu, baca dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah Imam Ghazali tolong tetapkan. Dia kata semayang sunat sebelum subuh, semayang subuh, lepas semayang subuh berzikir sampai cerah, lepas berzikir sampai cerah, kemudian sembahyang sunat. Selepas sembahyang sunat, pergi kepada pekerjaan masing-masing, terpecah pada 3. Yang pertama disibukkan dengan ilmu. Yang kedua disibukkan dengan ibadat. Yang ketiga disibukkan dengan bekerja. Siapa yang disibukkan dengan ilmu, dia terbaik. Seperti budak-budak belajar pondok contohnya. Ataupun belajar ilmu. Lepas subuh, lepas zikir, dia sibuk ilmu sampai ke malam. Itu golongan pertama. Golongan kedua, dia tak sibuk kerja dah. Mungkin dia dah pencen dah. Tapi dia sibuk dengan ibadat. Dia semayang sunat, dia baca Quran. Ini golongan kedua. Golongan yang ketiga, dia tak boleh nak belajar ilmu. Sebab apa? Dia ini ada tugas dia. Dia nak sibuk dengan ibadat, tak boleh jadi tugas. Tugas dia apa? Dia sibuk dengan kerja. Dia pergi bekerja. Pergi bekerja. Ketiga-tiga golongan yang baik. Golongan yang baik maknanya. Kerana apa? Dia telah mengisi masanya dengan baik. Maka tentukan masa-masa yang kita nak buat dalam melakukan ibadat, itu amalan orang mukmin. Dan jalan segala orang yang abid, jalan segala orang yang ahli ibadat. Jalan ibadat, dan iaitu menambahkan iman. Bila dia menentukan amalan apa dia nak buat, kemudian dia beramal, maka membawa kepada bertambahnya iman. Dan juga alamat yakin, itu menandakan bahawa menambahnya keyakinan dia kepada Allah. Berkata Syekh Junaid radhiyallahu anhu, bermula ibadat atas segala barang yang orang yang arif. Segala orang yang arif itu terlebih baik daripada mahkota di atas kepala segala raja. Ibadat lebih lagi daripada mahkota segala raja.
Maknanya ini kata Syekh Junaid Baghdadi. Kemudian dikatakan lagi dan senyanya dilihat Syekh Junaid Baghdadi di dalam tangannya tasbih. Dia ada tasbih di dalam tangannya. Kita ada ke? Kita bukan tasbih, kita ada handphone di tangan kita. Di tangan kita ada handphone semua. Tapi Syekh Junaid di tangannya ada tasbih. Ustaz teringat Tuan Guru Haji Abdullah, tidak pernah kita tengok satu hari dia tidak ada tasbih di tangan. Tapi kita tengok anak muda tidak pernah di tangannya tidak ada handphone. Maka dia ada tasbih sama di tangan dia. Maka dikatakan orang baginya serta muliamu menjadikan tanganmu tasbih. Maka katanya jalan sampai kami dengan dia kepada Allah, maka tiada kami tanggalkan ataupun tinggalkan akan dia selama-lamanya. Maka orang tanya Syekh Junaid, kalau bahasa Terengganu, bapa ada tasbih sama tangan? Kenapa ada tasbih sama tangan? Dia kata, tasbih inilah menunjukkan aku jalan ingat pada Allah. Maka aku tak akan tinggal tasbih. Dia ada 3 perkara. Guna tak guna dapat pahala. Apa dia? Yang pertama, kayu sugi. Kayu sugi letak dalam kocek. Lepas tu sekali dalam kocek. Selagi mana kayu sugi tu ada di tubuh kita, kita akan dapat pahala. Guna tak guna dapat pahala. Itu yang pertama. Yang kedua minyak wangi. Kita guna minyak wangi. Kita tak guna minyak wangi. Letak dalam kocek kita, tetap dapat pahala. Dapat pahala. Guna tak guna dapat pahala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tasbih. Tasbih tu kita guna tak guna dapat pahala. Tak dah kocek, tak guna sekarang dapat pahala. 3 perkara ni dapat pahala. Dah ustaz, kalau ada handphone tangan dapat pahala tak? Tu atas penggunaan lah. Kalau guna molek dapatlah pahala. Kalau guna tak molek, tak dapatlah pahala. Itu atas penggunaan. Tapi 3 ini. Maka dikatakan lagi. Dan adalah masuk ia pada tiap-tiap hari Syekh Junaid ni dalam kedai dia dan dijatuhkan tirai dia. Dia pun masuk dalam kedai. Ni Syekh Junaid Baghdadi, dia ada berniaga. Dia masuk dalam kedai. Lepas tu dia jatuhkan tirai tadi dan sembahyanglah dia 400 rakaat. 400 rakaat di kedai dia. Ada mengatakan dia berniaga. Kalau dapat saja yang dia hendak, ada orang laku. Bila laku je kedai dia, dia pun tutup kedai dia sembahyang 400 rakaat. Lepas 400 rakaat, dia pun balik ke rumah. Kembali ia ke rumah. Syekh Junaid Baghdadi, dia sentiasa sembahyang di kedainya 400 rakaat. Dan dilihat orang dalam tidurnya, kemudian daripada mati. Orang mimpi dia lepas dia mati. Maka kata baginya, apa perbuatan Allah bagimu? Apa yang Allah Ta'ala buat padamu, wahai Syekh Junaid? Maka berkatanya, telah jatuh segala isyarat dan telah panak segala ibarat. Maksudnya telah hilang segala-galanya. Dan telah binasa segala rusum, segala rusum, segala apa ni, tanda-tanda, bentuk-bentuk dan seumpamanya, telah raib segala ulum, segala ilmu telah hilang. Sebab dia dah mati dah, dan tiada yang memberi manfaat akan kami, melainkan segala rakaat yang kami rokok dalam waktu sahur. Yang maknanya apa? Maknanya amalan-amalan yang kami lakukan, itulah yang datang kepada kami. Dan dikatakan bahawa Syekh Junaid Baghdadi ini, dia dikatakan dia tekun beribadat, dia sembahyang sunat. Dia sembahyang sunat sampai roh tu keluar ikut kaki dia. Sampai dia mati, dia sembahyang sunat. Dan dia mati dalam sembahyang. Mati dalam sembahyang. Ini antaranya Syekh Junaid Baghdadi. Lalu orang pernah bertanya kepada Siti Aisyah. Dan tersebut dalam khabar bahawa sesungguhnya Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya pada amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya bagaimana amal Rasulullah, dan adalah amalnya berkekalan. Istiqamah amalan Nabi, dan dalam satu riwayat adalah apabila mengerjakan amal diyakinkan dan ditetapkan. Maknanya bila melakukan amal, maka amal dalam keadaan kekal, istiqamah, yakin kepada Allah. Dan tersebut di dalam khabar yang masyhur adalah sebaik-baik amal kepada Allah itu berkekalan. Dan dikalau sedikit sekalipun, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qala, amalan yang dikasihi oleh Allah adalah amalan yang berterusan
walaupun sedikit. Dan kata setengah orang yang kamil, iaitu orang yang sempurna, bahawasanya mendirikan wirid dalam waktunya. Tak kala bolehnya itu lazim bagi tiap-tiap orang yang sadiq. Orang yang sadiq dengan Allah, dia akan tetap wirid dia yang tertentu. Maka apabila datang akan dia satu gharat, maknanya satu arat ataupun yang wajib, maka lazim dilaluinya dan ditakyinnya, didapatinya dengan seumpamanya. Supaya jangan buat adatnya batal. Kalau ada arat, mana ada yang mendatang. Kalaulah ada yang mendatang, maknanya, ataupun benda yang wajib dia terpaksa tinggalkan, maka dia akan ganti pada hari yang lain kerana tidak mahu terbatal adat ibadat dia. Tahu tak Nabi SAW, dia beritahu pada sahabat, jangan sembahyang sunat lepas pada asar. Jadi satu hari, Nabi sendiri sembahyang sunat lepas asar. Maka sahabat heran. Kenapa Nabi ni sembahyang sunat lepas asar? Akhirnya sahabat tanya pada Rasulullah. Rasulullah kata apa? Tadi lepas zuhur aku disibukkan oleh tetamu. Tak sempat nak sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Maka dengan sebab itu Rasulullah qada lepas pada asar. Ini maknanya lalu ulama mengatakan qada bagi orang, qada ibadat sunat bagi orang istiqamah itu adalah digalakkan. Kerana bahawasanya malam dan siang itu berganti-ganti dan waktu itu sekaliannya bagi Allah. Maka tiada wajah bagi yang tentu melainkan daripada sekira-kira barang yang ditentukan. Oleh kerana siang malam berganti, jadi ada waktu dia dengan Allah, maka terputus waktu dia dengan Allah, sedangkan dia kata waktu itu mesti dengan Allah, maka diqadakan dia untuk kembalikan waktu itu supaya sentiasa bersama dengan Allah. Jadi itulah maknanya kesimpulan kita pada malam ini. Apa yang kita baca, hendaklah kita ini kuatkan iman kita dan teruskan dengan wirid kepada Allah Ta'ala dengan menentukan waktu-waktu, kemudian cubalah istiqamah dalam melakukan amal, dan dikatakan bahawa sibukkan kita memikirkan amal daripada, dan rasa malulah kita nak memikirkan apa yang Allah beri kepada kita. Kerana apa? Kerana kurang sempurnanya amal kita kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kepahaman kepada kita, memberi kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah terima amal kita walaupun banyak kecacatan, walaupun kita beramal dalam penuh dengan kejahilan. Kita mohon kepada Allah agar Allah mengampunkan segala dosa kita dan dijadikan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Jadi setakat ini saja yang dapat disampaikan. InsyaAllah kalau diizinkan kita akan sambung pada malam yang lain. Malam esok maulid, mungkin kita akan ada maulid. Kita sambung malam lain insyaAllah. Dan minta maaf banyak-banyak di atas segala kekurangan. Carilah guru yang alim, yang saleh. Ustaz bukanlah orang yang alim, bukanlah orang yang saleh. Hanya menyampaikan apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Jadi sekadar ini saja. Disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.